Hai murid-murid, dalam video ini kita akan lihat topik matematik tahun 4 iaitu menulis nombor dalam perkataan. Kita lihat dulu satu contoh. Untuk menulis sesuatu nombor dalam perkataan, kita mesti tahu nilai tempat bagi setiap digit ini. Okey? Semua digit ini kita kena tulis nilai tempat dulu. Kita kena tahu nilai tempat. Dekat atas ni sa, sini puluh, saya tulis pu, sini ratus, sini ribu, sini puluh ribu. Sekarang kita baca dulu nombor ini. Okey, tengok dekat depan ada 2 dan 4. Dekat sini puluh ribu, sini ribu. Ada bunyi ribu dan ribu. Bila ada bunyi ribu dua kali, kita cantumkan dua-dua nombor ini. Kita sebut 24.000. Kita tak sebut 20.000, 4.000. Kalau sebut macam tu salah sebab bunyi ribu dah ada dua kali. Ribu sini ada, sini pun ada. Jadi kita sebut sekali 24.346. Sekarang kita tulis dalam perkataan. Tulis dulu 24.000. 24.346. Okey, sa ni tak perlu sebut. Kita tengok balik. Bila ada bunyi ribu dua kali, sini puluh ribu, sini ribu. Tapi bunyi akhir ada ribu dan ribu. Bila ada ribu dan ribu, kita cantumkan dua-dua nombor ini. 24.346. Tengok dekat sini. 24.346. Baik murid-murid, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Tulis dulu nilai tempat dari belakang sini. Sa, puluh, ratus, ribu, puluh ribu. Okey, tengok dekat nombor depan ada 1 dan sifar. Bunyinya puluh ribu dan ribu. Ada bunyi ribu dan ribu. Bila ada bunyi yang sama ribu dan ribu, kita kena cantumkan dua-dua nombor ini. Bila cantumkan, ia akan jadi 10. 10.497. Sekarang kita tulis dalam perkataan. Tulis 10.000 dulu. 10.490. Okey, tengok balik nombor ini. 10.497. 10.497. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Tulis dulu nilai tempat. Sini sa, sini puluh, sini ratus, sini ribu, sini puluh ribu. Sama macam tadi, bila bunyi ribu ada dua kali, kita cantumkan ada puluh ribu, sini ribu. Jadi yang ni kita sebut 53.000. Dekat tempat ratus ada sifar, jadi tak perlu sebut. Sini ada 1. Dekat tempat puluh ada 1. Bila ada 1, kita tak sebut 10 ataupun puluh. Kita cantumkan dua-dua nombor ini. 1 dengan 4 ni kita kena cantumkan. Okey, dari depan. Bila ada ribu dan ribu, kita cantumkan dua nombor ini. Sini ada sifar, tak perlu sebut. Sini ada 1, kita cantumkan. Sekarang kita baca dulu nombor ini. 53.000. Ni tak perlu baca. 14. Lagi sekali. 53.014. Sekarang kita tulis dalam perkataan.
53,000. Okey, yang depan ni dah siap. 53,000. Sekarang yang ni 14. Okey, kita tengok balik. 53,014. 53,014. Baik murid-murid, sekarang kita lihat contoh yang keempat. Tulis dulu nilai tempat dari belakang. Sa, puluh, ratus, ribu, puluh ribu. Sama macam tadi, bila bunyi ribu ada dua kali, dekat sini pun ada, dekat sini pun ada. Puluh ribu, bunyi akhir, ribu, sini, ribu. Jadi kita kena cantumkan dua-dua nombor ini. Bila cantumkan, nombor ini jadi 70,000. Sini ada satu, satu dekat tempat ratus. Jadi yang ini kita sebut 100. Belakang ada sifar. Tak perlu tengok dah. Okey, kita gabungkan semua nombor ini. Semua nombor ini jadi 100. Jadi keseluruhan nombor ini kita baca 70,100. Sekarang kita tulis dalam perkataan. Tulis 70,000 dulu. 70,100. Baik murid-murid, sekarang kita lihat balik apa yang kita belajar tadi. Untuk menulis sesuatu nombor dalam perkataan, kita kena tahu nilai tempat. Jadi kita tulis dulu nilai tempat. Sa, puluh, ratus, ribu, puluh ribu. Sekarang kita tulis nombor ini dalam perkataan. 24,000. Sebab apa kita sebut sekali? Sebab sini ada puluh ribu, sini ada ribu. Ada bunyi ribu dan ribu. 24,346. 24,000. Ini dah siap. 346. Okey, sekarang kita tengok soalan nombor 2. 10,000. Okey, sebab sini ada puluh ribu, sini ada ribu. Kita cantumkan 10,000. 400. 90. 7. Ingat ya, dekat tempat sa ni tak perlu sebut. Kita tengok soalan nombor 3. 53,000. Ada ribu dan ribu, kita sebut sekali. 53,000. Sifar ni tak perlu sebut. Nombor 22 ni kita cantumkan sebab ada satu sini. Kita tak sebut sebagai puluh ataupun 10. Kita cantumkan jadi 14. Tulis 14. Jadi ini adalah cara yang betul untuk menulis nombor dalam perkataan. Iaitu pertama sekali murid-murid kena tahu nilai tempat yang ni dekat atas ni. Murid-murid kena tahu dulu nilai tempat. Baru boleh tulis dengan betul. Ini adalah 3 soalan untuk murid-murid. Murid-murid boleh jawab soalan ini berdasarkan apa yang kita belajar tadi. Saya harap murid-murid faham apa yang kita belajar dalam video ini. Sekian, terima kasih.